Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Okay, bersama saya lagi Nini. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, untuk kali ini insyaAllah quick video yang mana saya nak mengajak ibu bapa yang anak-anak ada masalah tidur. Okay, sebab kebanyakan anak-anak autism ni ada masalah untuk tidur. Okay, kita nak buat challenge, okay, 30 days habit challenge, iaitu habit tracker, yang mana insyaAllah kita akan start bersama-sama. Kita boleh start hari ni dan sepanjang 30 hari lah, okay. Yang mana mak ayah belum ready lagi untuk start hari ni, boleh start besok, okay. 15 hari bulan pun tak ada masalah, okay. Tapi saya mengajak untuk hari ini sebab kita baru balik berhari raya, ada yang baru balik daripada kampung kan. Jadi besok anak dah start bersekolah dan mak ayah juga ada yang dah start bekerja. Kalau boleh start malam ni lebih baik, okay. Jadi untuk malam besoknya mungkin anak tu makin positif lah dia punya tindak balas apabila kita ajak anak untuk tidur. Okay, jadi habit tracker ini, template ni sahabat semua boleh download dari WhatsApp group. Okay, saya akan kongsikan lagi sekali pada petang ini supaya mak ayah boleh buat persediaan lah. Okay, yang mana apa yang kita nak tekankan dekat sini adalah disiplin ibu ayah, bukan disiplin anak-anak sebenarnya, disiplin ibu ayah untuk ajak anak-anak tidur seawal 9:30 malam. Okay, apa persiapan yang perlu ibu ayah buat adalah, okay, anak mesti makan sebelum jam 8 malam. Okay, dan elakkan anak dalam keadaan lapar atau terlalu kenyang. Kalau anak tak makan, masih menyusu, okay, susu formula ke breastfeed ke, pun sama, kena pastikan anak tu tidak terlalu banyak minum susu sebelum jam 8.30 lah, maksudnya 1 jam sebelum tu okay, dan set alarm di handphone pada jam set buat alarm tu pukul 9 malam, okay, supaya mak ayah ni get ready, okay, bila alarm tu bunyi pukul 9, get ready, okay, kena tidur, okay, kena ajak anak tidur. Jadi kalau anak tu masih pakai pampers, okay, tukarkan pampers, tukarkan baju tidur yang selesa, okay, tutup TV, tutup lampu, okay, rumah dalam keadaan sunyi, off handphone, okay, silent, jangan ada pegang-pegang handphone ke apa, tak nak okay, dan kalau ada aromaterapi, boleh on aromaterapi, ataupun boleh pakaikan anak dengan ada kan minyak aromaterapi kan, ada yang pakai kat kepala semua tu, tapi saya tak buat lah. Okay, dan macam biasalah kita baca ayat kursi, kita baca 3 kul, dan kita macam saya suka untuk buat zikir yang mudah. Okay, anak saya ni dia tak suka didodoi, okay, tetapi saya akan ambil masa dalam 10 minit macam tu untuk berzikir yang mudah. Okay, sebut Allah, Allah, Ya Allah. Ini bagus untuk anak-anak yang speech delay. Apabila dia dengar perkataan tu sebelum dia tidur, sebanyak, kalau boleh tu biar lebih daripada 50 kali. Okay, insyaAllah dia cepat untuk sama ikut sebut tu. Macam anak saya memang dia lebih sebut Ya Allah. Okay, perkataan pertama, early words yang dia keluarkan adalah Ya Allah. Mami, sebelum dia panggil mami, dia sebut Ya Allah terlebih dahulu. Mungkin sebab dia dengar kan setiap kali dia nak tidur. Okay, so jadi apa yang kita nak tekankan kat sini adalah, let's say kita dah start pada malam ini, berjaya ajak anak untuk tidur seawal 9.30 malam. Jadi mak ayah boleh tik lah, okay, boleh tik, okay, boleh tik kat sini, okay, kalau berjaya pada malam ini. Dan esok seterusnya boleh tik lah, tak kisahlah nak tik ke, nak pangkah ke. Dan kalau ada hari yang tak berjaya, maksudnya ajak anak tidur jam 10.30, so biarkan, jangan tik, okay. So kita cuma tik hari-hari yang kita berjaya sahaja, sampailah kita habiskan 30 hari. Okay, sebab
disebabkan hari ni adalah 14 hari bulan, boleh juga nak ditanda pada ikut pada tarikh ni. Pun tak ada masalah, boleh juga. Okey. Jadi apabila bulan 5 nanti, 1 bulan 5, kita akan start tanda dekat sini. Pun boleh juga. Okey. Jadi mak ayah boleh kira yang bertanda. Okey, contoh katalah berjaya kan. Kira-kira ada 20 semuanya. Jadi boleh letak kat sini total mark 20. Okey, jadi apabila 20/30 ni sebenarnya kita akan consider habit itu berjaya apabila kita mencapai kiraan apa yang kita buat adalah 25 kali ke atas ataupun 25 hari ke atas. Okey, tapi tak ada masalah kalau ialah sebab ini bulan pertama kan. Jadi kalau 20 hari sahajalah yang kita berjaya ajak anak. Okey, anak tidur ke anak tak tidur ke itu belakang cerita. Sekarang ni adalah kita letak satu habit rutin tambahan untuk kita ajak anak tidur sebelum 9.30 malam. Okey, jadi kalau kata kita tak berjaya kan 20, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Cuma kita kena tulis kat sini 3 sebab kenapa kita tak dapat nak capai 25 kali ke atas. Okey. Sebagai contoh, mungkin mak ayah kerja shift kan. Jadi ayah tu mak kerja shift, mungkin jururawat ke apa kan. So ayah tu tak boleh nak ajak anak pukul 10.30 malam sebab anak nak tengok TV ke, contohlah. Saya tak pastilah situasinya. Jadi mak ayah kena tulislah kenapa gagal, apa punca dia jadi gagal. Jadi ini yang kita nak tackle lah, kenapa kita gagal. Okey, katakanlah berjaya bulan pertama, well done. Okey, berjaya 25 kali, 26 kali. So kena tulis kat sini, okey, teknik apa yang berkesan kita buat menyebabkan kita berjaya untuk ajak anak kita tidur seawal 9.30 malam. Okey, mungkin mak ayah boleh letak kat situ tekniknya adalah ajak anak solat berjemaah. Contoh kan, maghrib, isyak, terus tunggu. Biasa kan kalau kita tunggu solat ni kan, kita akan mengantuk kan. Jadi kita solat berjemaah waktu maghrib, dan kita tunggu mak ayah baca Quran, anak duk main ke apa ke, tapi mak dan ayah ni buat teknik baca Quran. Jadi anak kejap-kejap dia datang dekat, kejap-kejap dia datang dekat. Lepas tu bila masuk waktu isyak, kita terus solat isyak, tunjuk depan anak yang kita solat berjemaah, solat isyak. So dah semua dah ni, dah benda semua tu, kita pun dah get ready dah, boleh ajak anak. Contoh kan, itu mungkin teknik yang berkesan. Okay. Dan share juga, mungkin ada hari yang tidak berkesan tu, kenapa tak boleh nak ajak pukul 9.30 malam. Okey, sebenarnya habit tidur ni, macam anak saya, kedua-dua mereka ni sebenarnya boleh tidur seawal 9 malam. Okey, tapi ada kan saya bagi tahu anak-anak autism ni, dia boleh patah balik kepada keadaan asal je, itu susah nak tidur kalau kita tak kawal. Okay, macam sekarang ni bila kita balik kampung, dia main sampai lewat malam apa benda semua. Jadi saya dah nampak dah, oh ini pattern nak tidur lambat ni dah datang balik. Okay, jadi kita kena buat balik benda ni. Okay, benda ni sebenarnya kalau kita berjaya, kita tak boleh kata okey dah berjaya dah, anak dah dapat dididik dengan disiplin, dapat tidur awal. Tak semestinya. Dia boleh patah balik, dia boleh datang balik. Okey. Jadi sebab tu penting untuk kita keep track. Saya guna tracker ni selama 3 bulan sebenarnya. Okey, jadi selepas 3 bulan tu dia dah jadi memang rutin betul-betul lah. Tapi bila masuk waktu musim perayaan, memang akan pancit. Jadi kita kena patah balik, kita kena buat balik, kita kena didik balik anak. Sebab macam besok mereka akan pergi ke play school, sebaik-baiknya mereka bangun jam 7 pagi kan. Yang bersekolah dekat sekolah, lagilah awal kan kena bangun pukul 6 pagi ke apa. Alright. So anak-anak ni biasanya dia tak boleh tidur. Yang anak-anak autism ni ada beberapa faktor, banyak sebenarnya faktor. Ada tu mungkin tempat tidur tu tidak selesa. Jadi mak ayah kena kenal. Mungkin anak ni, ada setengah anak autism ni dia terlalu sensitif. Kulit dia terlalu sensitif dengan fabric. Beberapa jenis fabric. Mungkin dia tak suka sarung bantal dia, mungkin dia tak suka alas
alas tidur dia kan. Jadi sebaik-baiknya guna yang selesa, yang anak suka. Macam saya tak cotton, kain cotton macam tu. Okay, dan anak saya dia suka keadaan sejuk. Jadi saya akan on aircon 10 minit awal supaya dia masuk tu, dia boleh tidur. Lepas tu, tips lainnya adalah pastikan ruang tidur, ruang bilik, tak kisahlah bilik kita kalau anak tidur dengan kita ataupun bilik anak tu bukan tempat dia bermain. Maksudnya bukan multi-purpose punya room. Okay, kalau anak kita ni susah nak tidur, kita kena dedicatekan satu tempat, ini adalah tempat tidur. Jadi bukan tempat bermain. Elakkan anak bawa mainan ke tempat tidur ataupun elakkan anak guna kawasan tidur itu sebagai tempat dia bermain sehari-harian. Okay, jadi kalau rumah kita agak sempit, kita kena cubalah buat sesuatu. Mungkin duvet, duvet apa dia panggil, cadar okay, cadar kita hanya buka guna waktu anak nak tidur. Okay, contoh kan ada setengah rumah tu ada 2 bilik saja. Contoh kan memang anak nak pergi ke mana kan, memang dia main kawasan tu je. Jadi mak ayah kena disiplin. Mungkin boleh simpan perkakasan tidur tu, okay, hanya buka guna bila anak memang nak tidur. Okay, dan ada kebanyakan juga sebenarnya anak autism ni dia susah nak tidur sebab badan dia gatal-gatal. Benda ni dah berlaku pada anak saya, sedang berlaku. Yang adik tu badan dia dah mula gatal-gatal sekarang ni. Macam dia ni kulit dia sensitif, dia akan guna lotion yang saya tak ingat nama brand tu. Okay, yang bagus untuk kulit lah, untuk melembapkan kulit. Okay, dan adik ni juga dia sensitif dekat cahaya dan bunyi. Okay, jadi saya kena tutup lampu. Dan sensitif terhadap bunyi ni sebenarnya, kadang-kadang kita, mak ayah kita tak perasan pun bunyi tu. Tapi untuk anak autism ni, dia boleh perasan bunyi tu. Dia boleh contohlah ada air sedang menitik dekat bilik air yang jauh, kita tak dengar, tapi anak kita boleh dengar. Dan anak kita mungkin sensitif dengan bunyi jam yang berdetik itu. Okay, jam dinding kita mungkin tak dengar, tapi anak kita sensitif dengan bunyi itu menyebabkan tidur dia terganggu. Okay, jadi kita kena tengok kat mana yang anak kita ni dia punya sensori dia tu terlebih kan. Dia dengar background ni, background bunyi ni. Kalau lah rumah kita dekat dengan jalan besar, mungkin dia dengar background bunyi motor. Okay, tambah pula sekarang musim perayaan, ada mercun, ada bunga api, semua tu, benda tu mengganggu dia. Dan ada yang terganggu tidur disebabkan bunyi kipas. Okay, jadi apa yang kita boleh buat, kita cuba bantu, kita pakaikan dia dengan earphone, bukan untuk dengar lagu, okay, tapi betul-betul untuk protect telinga. Okay, tapi macam anak saya, dia tak boleh pakai yang itu sebab dia sensitif dengan bulu-bulu ni. dia tak suka. Okay, jadi itu tips yang saya boleh share secara ringkasnya. Jadi saya harap yang mana ada mak ayah kenal sesiapa lagi yang keluarga ada anak autism yang susah nak tidur, sama-sama kita bantu. Boleh join grup WhatsApp. Okay, saya share di ruangan description. Okay, boleh join. Dan saya akan share lagi habit tracker punya template ni. Okay, mak ayah boleh guna, boleh print out ke, boleh guna iPad ke, terpulang. Yang penting kat sini adalah you all disiplin. Jangan kata dah start dah hari pertama, hari kedua, okay, ataupun dah start dah 14 hari bulan, 15 hari bulan, 16 hari bulan. Tengok 17 hari bulan ni ada kena outstation ke apa ke nak bawa anak. So you all pun skip lah yang ini. Okay, jangan skip, tapi you all kosongkanlah ruangan ni. Dianggap sebagai you all tak buat lah benda ni. Okay, tak boleh kata okay skip lah, nanti 2 hari lagi lah sambung, lepas tu you pun terus sambung kat tujuan. Dia tak boleh macam tu. Memang kena continuously. Okay, so kalau kata gagal, it's okay. Yang pentingnya kena tahu kenapa gagal. Kena ada at least 3 poin utama kenapa mak ayah gagal. Dan boleh cuba untuk next month lagi. Jadi macam saya akan start pada hari ini. Okay, saya akan start pada 14 hari bulan ni. Okay, dan mak ayah jangan rasa tertinggal. Yang mana yang menonton video ni, contoh kata pada 20 hari bulan, boleh je start je lah 20 hari bulan ni, tak ada masalah. Okay, dan you all akhiri pada 19 hari bulan 5 ni. Okay, tak ada masalah.
Okay. So, bila dah habis, dah complete dah semua box ni, okay, selama 30 hari. Jadi, apa yang saya nak minta bantuan adalah boleh hantar direct kepada nombor WhatsApp saya, sebab saya nak tengok point ni sebenarnya, supaya saya boleh bagi insya-Allah tips yang lebih lagi secara personally, apa yang mak ayah boleh perbaiki. Okay, kalau berjaya alhamdulillah. Dan saya nak tahu juga feedback habit tracker ni sejauh mana keberkesanannya. Untuk saya, dia berkesan, alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Dan perlu diingat ya, apabila kita nak buat benda ni, kerjasama seisi keluarga adalah penting. Kalau ada ramai anak, so pastikan semua anak boleh tidur awal. Okay, kalau macam saya cuma ada 2 anak, dua-dua autism. Dan suami saya kalau dia ada kat rumah, dia suka tengok Netflix. Tapi saya berbincang dengan suami supaya macam anak ni, dia nak daddy dia pun ikut sama tidur. Jadi suami akan ikut sama tidur, tapi tiba-tiba suami akan sakit perut okay, dia akan keluar dan dia pergi ke dalam bilik. Dia tak pergi ke hall buka TV ke apa, tak. Dia akan pergi bilik berasingan, ikut dia lah, dia nak tengok Netflix ke apa, terpulang pada dia. Tapi perkara tu jarang-jarang berlaku, sebab sebenarnya kami semua seisi keluarga memang tidur awal sekarang ni. Sangat bagus. Okay, untuk rekod kanak-kanak umur 1 hingga 2 tahun memerlukan 11 hingga 14 jam tidur setiap hari total lah. Okay, kanak-kanak prasekolah 3 tahun hingga 5 tahun memerlukan sekurang-kurangnya 10 jam hingga 13 jam setiap hari. Okay, kanak-kanak yang bersekolah 6 tahun hingga 13 tahun memerlukan 9 hingga 11 jam setiap hari. Kenapa tidur ni penting sebab otak ni perlukan rehat yang cukup, lebih-lebih lagi bayi sebab kita tak nak hadkan kemahiran dia. Jadi bila dia kurang tidur, dia menjejaskan cara anak tu berfikir. Okay, dia boleh melemahkan bahagian otak yang menguruskan organisasi. Ini mudah tantrum. Okay, dan dia boleh memburukkan emosi dan tingkah laku lah. Okay, anak ada, kalau tantrum yang mengamuk tu satu perangai, satu lagi anak boleh jadi murung. Okay, dia jadi letih, dan dia jadi hilang sabar. Sebenarnya otak dia tak cukup rehat, badan pun tak cukup rehat. Lepas tu untuk anak-anak yang bersekolah, kalau tak cukup tidur, of course lah, mengurangkan tumpuan dan perhatian. Jadi anak-anak ADHD ni ramai juga yang ambil ubat kan. Jadi kalau anak-anak ni boleh tidur yang cukup, insya-Allah, okay, ubat tu pun mungkin boleh dikurangkan, insya-Allah. Ingatan pun akan jadi lemah sebenarnya kalau kanak-kanak ni kurang tidur. Okay, untuk yang habit tracker ni, anak dah masuk tidur seawal 9.30, tapi anak tak tidur. Itu dah mungkin di luar kawalan kita, sebab mungkin anak tu, tapi kita sebagai ibu bapa, kita sebolehnya kita kena tahu punca. Okay, dah ajak dah awal, masuk tidur awal, kenapa anak masih tak boleh tidur? Mungkin perkara-perkara yang saya cakapkan itulah, mungkin anak terganggu dengan bunyi kipas, anak terganggu dengan bunyi jalan raya, anak terganggu dengan cahaya lampu, mungkin anak dalam keadaan panas. Okay, tapi kalau boleh elakkan mandi anak sebelum tidur sebab dia boleh jadi segar balik. Macam saya cuma basahkan badan, itu pun bahagian belakang. Okay, anak saya umur 4 tahun. Jadi bila dia tukar pampers, lepas saya cuci, saya hanya basahkan belakang badan dia, cuci tangan, basuh kaki. Saya tak hala direct air sejuk di bahagian depan, supaya saya takut dia batuk dan mengganggu tidur. Okey, saya nak kongsikan kisah benar yang mana sebab baru-baru ni saya ada terbaca ada parent tidur pada waktu maghrib. Sebenarnya waktu maghrib tu pun dah tak bagus lah kita tidur, dan anak dia bangun pukul 11 malam. Lepas tu tak tidur sampailah subuh. Anak dia tak tidur. Saya rasa anak dia masih kecil lagi lah, dalam umur 6 tahun kalau tak silap saya. Jadi mak ayah ni, dia dah macam okey lah, tak apalah, tak nak tidur. So asalkan mak ayah ni boleh tidur, dan asalkan anak tu tak buat benda yang berbahaya lah, anak tengok TV. Okay, itu apa yang saya pernah baca. Dan sebenarnya kisah benar anak autism ni sekarang ni dah umur 18 tahun.
mak ayah dia detect dia ni tak normal, waktu tu tak buat assessment anak dia autism ataupun tak. Tapi sekarang ni tahulah anak dia autism. Tapi anak dia menunjukkan gejala tak normal seawal umur 2 tahun lagi. Yang mana anak dia memang tak suka tidur malam. Jadi anak dia suka tengok TV. Jadi mak ayah ni high educated sebenarnya, berpekerjaan yang profesional. Jadi bagi mereka, bila anak-anak ni tak ganggu mereka, tak ganggu urusan rumah, tak ganggu urusan kerja, anak-anak dalam keadaan baik, tak nak tidur tak apa, sebab anak-anak suka tengok TV. Jadi mak ayah ambil keputusan untuk tak apalah, biarlah, kan. Okay. Jadi behavior negatif dia develop tanpa mak ayah tu sedar. Okay, yang mana sampailah tak boleh nak dikawal langsung. Umur dia 4 tahun tak boleh nak dikawal dah. Dan sampailah ke nak masuk ke sekolah pun, anak ini tak diterimalah di sekolah. Okay, disebabkan mak ayah tak hantar ke pusat terapi. Biar je, sebab anak dia baik, anak dia tak berpusing-pusing, tak merau-rau, tak meronta-ronta. Anak dia cuma suka duduk diam, tengok TV, tak bercakap. Tapi menyedihkannya adalah apabila anak ni dah usia dia meningkat, dia akan ada keinginan lain, kan. Dia akan ada emosi lain. Jadi dia mula memberontak, dia mula demand benda-benda yang bukan-bukan. Okay, so untuk dipendekkan cerita, yang menyedihkan adalah anak dia sekarang memang tak boleh nak dikawal, sehingga kan mak ayah ni tak boleh nak bawa anak dia keluar. Dan benda ni memang menjejaskan seluruh keluarga. Sebab anak dia ni boleh saja buka baju ke apa ke tanpa rasa segan ke apa dah. Jadi mak ayah ni terpaksa, sebab anak dah besar, dah umur 18 dah. Jadi mak ayah ni terpaksa kurunglah anak tu dalam rumah. Okay, dan menyedihkan sampai sekarang mak ayah tu tak hantar pusat terapi. Dia cuba hantar tapi dah terlambat. Saya boleh consider terlambat lah. Sebab pada umur 13 baru ada inisiatif untuk hantar. Dan mak ayah ni terima hakikat bahawa anak dia ni terencak akal. Dia letak label terencak akal. Tapi bila flashback balik, sebenarnya anak dia tak ada pun perangai serius macam anak-anak autism yang lain, yang meronta-ronta, suka empas kepala macam anak saya, suka gigit orang, suka pukul orang. Tak ada pun sebenarnya. Hanya tak boleh tidur. Itu sahaja. Anak dia tak boleh tidur. Dan mak ayah lebih mementingkan pekerjaan. Jadi sebabkan tu, saya dahulukan dengan 30 hari habit challenge ni, iaitu kita mulakan dengan ajak anak tidur awal 9.30 malam, dan mak ayah pun kalau boleh ikut turut serta tidur, supaya mak ayah pun ada rehat yang cukup dan bangun esoknya dengan emosi yang sangat stabil, sangat positif, boleh layan anak. Okay, bila kita tak cukup tidur, kita sendiri pun yang normal ni pun boleh jadi tantrum sebenarnya, kan. So supaya hidup keluarga kita berkualiti. Okay, jadi jom kita start seawal yang boleh. Kalau boleh hari ni, kalau tak boleh hari ni besok. Okay, tapi bila once you decide untuk start, please continue sampai ke 30 hari inilah. Okay, terpulang sama ada nak tanda ikut date ataupun nak tanda ikut jumlah hari ini. Tapi kalau bagi saya lebih suka tanda ikut date supaya kita ingat. Okey, itu sahaja. Dan disclaimer kat sini, apa yang saya kongsikan adalah berdasarkan pengalaman daripada apa yang saya belajar daripada pakar-pakar kesihatan, pakar kanak-kanak, terapis. Okay, dan tujuan saya adalah untuk memberi kongsi apa yang saya tahu, agar bermanfaat untuk semua. Dan sekiranya mak ayah suka dengan channel saya amat menghargai sekiranya mak ayah boleh subscribe channel saya dan berkongsi video yang saya sampaikan, supaya lebih ramai yang tahu mengenai keadaan anak autism dan ADHD ni. Okay, banyak yang saya nak share, insyaAllah. Okay, so kita start dengan 30 hari habit challenge ni dulu. So sama-sama kongsikan. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.